Killer Official TV. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. So, macam biasa aku akan sharekan dengan korang kisah-kisah seram atau kisah-kisah tragis yang berlaku di kalangan kita. Tapi pada video kali ini aku akan ceritakan kisah tragis dalam sebuah cerita kartun. Aku percaya dalam kalangan kita memang sangat familiar dengan kartun ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulakan cerita seram kita. Tapi sebelum itu, yang belum lagi subscribe aku punya channel, subscribe sekarang. Yang tak mengenali aku adalah Pak Cu, owner kepada YouTube channel yang sendu ini. Tanpa basa-basi lagi, kita teruskan cerita seram di sebalik kisah Doraemon. Okey. Kisah Doraemon ni bermula dengan kisah budak lelaki yang berusia 9 tahun tau. Kalau kita tengok dalam cerita Doraemon tu, kita akan dapat satu watak yang bernama Nobita. Okey, Nobita ni merupakan budak 9 tahun di mana dikatakan dia adalah mangsa buli. Nobita ni merupakan seorang kanak-kanak yang terabai. So, nak dijadikan cerita, kisah Doraemon ni bermula dengan kisah seorang budak lelaki pada awalnya berusia 9 tahun, di mana mengikut cerita yang telah diceritakan di pelbagai media sosial, mengatakan bahawasanya si Nobita ni merupakan anak-anak yang sangat-sangat kesunyian di dunianya. Okey, so tidak jadikan cerita, si Nobita ni dia selalu tahu kalau pergi sekolah dia dibuli, and then kawan-kawan dia ramai sangat tak nak dekat dengan dia ni, tak nak berkawan dengan dia disebabkan ada satu orang kata penyakit yang dialami Nobita, iaitu penyakit Skyphornia, benda tu lah kan. Iaitu aku terangkan dalam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa saintifik tu, korang pun bodoh juga macam aku, tak tahu kan. Aku ni bodoh double lah sebab aku tak kerti nak sebut dia nama saintifik dia tu kan. So saintifik betul lah tu kan. So nak dijadikan cerita, Nobita ni adalah seorang kanak-kanak yang mengalami masalah atau orang kata mental imaginasi tau. Mental imaginasi ni boleh menggambarkan benda yang tak wujud. Itu yang berlaku kepada Nobita. So Nobita ni beranggapan atau berimajinasi bahawasanya dia mempunyai seorang kawan. Biasalah kan, dekat sekolah pun tak ada kawan, balik rumah pun tak ada kawan, balik rumah pun asyik kena marah dengan mak bapak je. Tak dijadikan ceritanya, si Nobita ni selalu tahu dimarahi oleh ibunya. Wow, dimarahi oleh ibunya. Selalu kena marah dengan mak bapak dia kan. Mak dia lah selalunya, yang perempuan lah selalu marahkan. Bapak ni selalu backup. So nak dijadikan cerita, apabila Nobita ni berkonflik dengan dirinya, dia ni dengan sewena-wenanya, bukan dengan sewena-wena, dengan automatiknya akan berimajinasi yang bahawasanya Doraemon tu wujud dan merupakan satu-satunya kawan yang sangat-sangat memahami dirinya, di mana dikatakan Doraemon ni membantunya mengeluarkan alat-alat ajaib yang macam kita tengok dalam cerita Doraemon tu, ke mana saja bumbu-bumbu terabang. Macam tu lah Nobita imajinasikannya. Tapi persoalannya, adakah orang sekeliling mereka tu tak rasa pelik dengan kelakuan Nobita? Tak sama sekali. Sebab apa? Mereka semua dah tahu akan penyakit yang dialami Nobita, kecuali diri Nobita sendiri. So, nak dijadikan cerita, kisah ini berpanjangan sehingga Nobita berumur 16 tahun. Mak bapak dia dah tak tahan lagi kan dengan Nobita meroyan dengan mengatakan Doraemon ni wujud, sedangkan orang lain tak nampak, dia seorang je yang nampak. Mak bapak dia tak tahan lagi, dia bawalah Nobita ni pergi ke hospital mental. Di situlah semuanya terungkai apabila si doktor mengatakan bahawasanya Doraemon itu adalah bayangan atau ilusinasi daripada otak Nobita. So dari situlah Nobita mendapat kejutan yang sangat-sangat teruk, dan apabila dia balik ke rumah tanpa segan silu, tanpa tunggu lambat launya, tanpa tunggu lama-lama, dia terus pergi ke bilik bapaknya dan mengeluarkan sepucuk sebisto tu lah, satu pistol tu,
dan telah menembak kepalanya. Dan meninggallah Nobita pada usia 16 tahun. Kan? Tapi kalau korang fikir logik lah kan. Selama daripada jangka hayat Nobita daripada umur 9 tahun sehingga 16 tahun, kenapa mak bapak dia baru umur 16 tahun baru nak bawa si Nobita tu berubat? Kenapa tak daripada awal? Itu persoalan yang aku tertanya-tanya sampai sekarang. And then persoalan yang kedua, kenapa orang sekeliling ni tak membantu Nobita? Sedangkan dia tahu Nobita ni memang mengalami masalah mental. Kenapa mereka nak menjauhi daripada Nobita dan sentiasa membuli dia? Lagi-lagi rakan-rakan sekolah tu kan. So kalau kita lihat dalam cerita Doraemon ni, yang selalu bulinya adalah si Jaya yang gemuk tu kan. Dia yang selalu membuli Nobita. Dan kisah Nobita ni merupakan satu kisah iktibar di mana kita boleh, orang kata, mengambil iktibar. And then semoga di luar sana tu, yang anak-anak, adik-adik yang sedang bersekolah, jangan bully orang-orang ya. Sebab apa? Takut sangat-sangat takut mereka mengalami masalah seperti Nobita ni kan. Imajinasi, kalau selalu si Shinchan tu imajinasi dia perempuan cantik, tapi Nobita ni sangat bahaya di mana dia berimajinasi seekor kucing berbentuk robot dan boleh membantu mengeluarkan alat-alat ajaib. Macam tu juga aku dulu pun berimajinasi bahawa aku ada superpower. Kalau korang tahu kisah sebenar di sebalik kisah Doraemon, komen di bawah. Sebab aku tahu mungkin fakta yang aku nyatakan ni tak bersetujuan dengan pengetahuan korang. So siapalah aku korang nak judge kan. So sampai jumpa di next video. Tapi before that, jangan lupa untuk subscribe, share dan komen. Bye. Jumpa lagi. Part 2 Official TV.